Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi episod kita pada kali ini kita nak meneruskan siri para nabi dan para rasul. Episod kita pada kali ini adalah menceritakan perihal Nabi Ilyas alaihi salam. Jadi alhamdulillah kita daripada episod pertama kisah Nabi Adam bawa kepada kisah Nabi Idris dan sebagainya sampai episod kita pada kali ini kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam sama juga dengan kisah Nabi Ilyas alaihi salam yang mana banyak tidak diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran maupun dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan kisah Nabi Ilyas alaihi salam ni sangat terhad untuk kita peroleh. Tidak banyak kisah yang diceritakan oleh para ulama juga perihal Nabi Ilyas alaihi salam, tak seperti Nabi Ibrahim alaihi salam yang banyak diceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis dan beberapa syarah para ulama. Nabi Yusuf banyak juga diceritakan oleh Al-Quran dalam hadis dan para ulama pun banyak menghuraikan perihal Nabi Yusuf alaihi salam. Disebabkan itulah banyak cerita yang kita boleh peroleh daripada Ibrahim, Yusuf dan sebagainya. Dan tidak juga seperti mana Nabi Yunus alaihi salam yang mana ditelan oleh ikan nun. Nanti kita akan ceritakan perihal Nabi Yunus yang mana ditelan oleh ikan nun disebabkan umat tidak mahu mengikut ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Ilyas alaihi salam ni merupakan seorang nabi daripada Bani Israel. Baginda berketurunan Yusuf ibn Yaqub ibn Ibrahim. Satu riwayat mengatakan Yusuf ibn Yaqub ibn Ibrahim. Itu satu riwayat mengatakan jalur keturunan Nabi Ilyas alaihi salam. Pun begitu di sana ada juga riwayat mengatakan sesungguhnya Nabi Ilyas alaihi salam ni dengan Nabi Ilyas mereka berdua hidup satu zaman yang mana di zaman mereka berdua adalah mempunyai satu orang raja yang tidak beriman kepada Allah, yang kita perihal sebelum ni. Dalam episod Nabi Ilyas saya dah bagi tahu raja mereka menyembah Ba'lah, satu patung yang mereka ibaratkan itulah Tuhan mereka. Raja itu mula mensyirikkan Allah. Ingat, apabila raja telah pun mensyirikkan Allah, maka orang bawahan pun akan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok apa yang berlaku kepada Firaun. Firaun mengarahkan seluruh puak-puak istana menganggap dia ni Tuhan dan sebagainya. Raja tidak menyukai kedua orang nabi ini, iaitu Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas alaihi salam, dikarenakan kedua-dua orang nabi ini mereka menjalankan tugas mereka sebagai seorang khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Ilyas membawa manusia ketika itu ke arah Allah Subhanahu wa taala dan memberitahu sesungguhnya menyembah berhala, mensyirikkan Allah itu sesuatu perkara yang boleh membawa murka Allah Subhanahu wa taala, dan ajaran itu total bertentangan dengan ajaran ataupun fahaman masyarakat setempat ketika itu, yang menyebabkan raja mengarahkan bala tenteranya, puak-puak Bani Israel untuk mengejar Nabi Ilyas alaihi salam dan membunuh Nabi Ilyas alaihi salam. Seperti mana kita tengok ketika mana Nabi Lut alaihi salam diarahkan oleh Allah supaya pergi kepada kaum Sodom, yang mana kaum Sodom ni total mereka melakukan ajaran sonsang, dan ajaran Nabi Lut alaihi salam adalah total berlainan dengan ajaran mereka. Jadi back kepada Nabi Ilyas. Apabila begitu menyebabkan Nabi Ilyas menyelamatkan dirinya dan bersembunyi di satu bukit yang dikenali sebagai Bukit Qasim ataupun Bukit Qasim. Berapa lama Nabi Ilyas bersembunyi? Wallahu a'lam. Tak tahu berapa lama. Ada juga pandangan para ulama mengatakan 7 hari, seminggu, 40 hari, 4 tahun dan sebagainya. Pun di sana ada juga mengatakan sampai 10 tahun Nabi Ilyas alaihi salam bersembunyi dan menyelamatkan nyawanya daripada raja yang zalim, raja yang menyembah satu berhala ataupun Raja Ba'lah. Maka cukup 10 tahun apabila Raja Ba'lah itu telah pun meninggal dunia. Ketika itulah berita kematian raja sampai kepada Nabi Ilyas alaihi salam. Maka Nabi Ilyas terus pergi bertemu dengan raja yang baru sahaja dilantik, terus berdakwah kepada raja yang baru. Dan Nabi Ilyas juga ketika itu sudah lama tak bertemu dengan umatnya. Ketika itulah bila mana dia keluar, dia pergi jumpa raja dan balik kepada jumpa raja, dia terus
berdakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah Nabi Ilyas boleh sahaja apabila bersembunyi pergi ke satu tempat yang lain? Boleh, tidak ada masalah. Tapi disebabkan rasa tanggungjawab Nabi Ilyas alaihi salam, dia tak mau tinggalkan umat dia. Disebabkan itulah bila mana berita mangkatnya raja ketika itu, terus Nabi Ilyas pergi jumpa raja dan terus berdakwah kepada umat dia, sambung balik dakwah kepada umat dia. Padahal Nabi Ilyas boleh saja tidak ambil risiko untuk menyelamatkan diri dia, pergi kepada kawasan yang baru, pergi kepada penempatan yang baru untuk berdakwah kepada orang lain. Tapi tidak kepada Nabi Ilyas alaihi salam. Dia tidak pernah meninggalkan mad'u, dia tidak pernah meninggalkan dakwah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kata Sayyidina Umar bin Khattab ketika mana ditanyakan oleh para sahabat, manusia ini adalah berdasarkan ajaran ataupun cara hidup pemimpinnya. Seandainya pemimpin cara hidup yang baik, maka akan melahirkan rakyat, umat, masyarakat yang baik. Seandainya raja itu raja yang soleh, maka akan melahirkan umat yang soleh, dan sebaliknya. Itulah tujuan Nabi Ilyas alaihi salam bergegas pergi bertemu dengan raja untuk mengajak raja kepada kebaikan dan memberitahu akan kebatilan kepada raja, yang mana salah, yang mana betul, yang mana betul, yang mana salah. Diberitahu Nabi Ilyas alaihi salam kepada raja yang baru saja ditabalkan untuk memerintah kawasan itu. Begitu jugalah kita tengok bagaimana ulama-ulama daripada Yaman dulu kan, bila mana nak masuk ke tanah Melayu, nak sebarkan agama Islam, mereka sampai ke tanah Melayu, terus mereka bertemu dengan sultan-sultan tanah Melayu. Kerana mereka yakin, mereka tahu apabila sultan di tanah Melayu beriman kepada Allah, maka senanglah kerja dakwah mereka untuk menerangkan kepada manusia yang mana satu hak, yang mana satu batil, yang mana satu benar dan yang mana satu salah. Dan kata Syekh Salman Auda, dalam satu petikan, kata Syekh Salman Auda, beliau olah sikit daripada kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab yang mana agama mengikut pemimpin ataupun budaya masyarakat mengikut pemimpin. Kata Syekh, agama sekarang adalah bergantung kepada media sosial, siapa yang dia ikut. Seandainya media sosial yang dia ikut baik, maka baiklah akan menjadi akhlak anak muda kita pada hari ini, dan sebaliknya kalau dia ikut yang benda yang tak elok, tengok benda-benda yang tak elok, media sosial penuh dengan benda tak elok, maka begitu jugalah akan terjadi akhlak manusia pada hari ini. Wallahu alam, itu saja kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Tak banyak kisah dia, cuma antara pengajaran yang kita boleh ambil bagaimana kecekalan Nabi Ilyas alaihi salam, walaupun telah pun keluar daripada kampung, bersembunyi daripada 10 tahun daripada sultan raja yang jahat, tapi dia tetap kembali after sultan itu telah pun mati, kembali melakukan balik dakwahnya kepada umat Nabi Ilyas alaihi salam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di episod yang seterusnya.